Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Waalaikumsalam. Bungyo, Tanca Wang Sang Hao, saudara-saudara gilai Vanakkam, nama berita Kopi Busian. Kepada semua yang sedang menonton kita punya first e-ceramah dalam keadaan kita ber-PKPB bersyarat sekarang ni pada malam ke-16, 17 Ramadan dan hari ke-53 Perintah Kawalan Pergerakan. Dan semestinya kita akan ingat 9 hari bulan Mei adalah salah satu tarikh yang cukup bersejarah bila masa 2 tahun yang lalu rakyat Malaysia telah keluar beramai-ramai untuk menyatakan pendirian mereka, mengubah hala tuju negara dengan memberikan mandat kepada Pakatan Harapan untuk menerajui Putrajaya untuk memegang tampuk kepimpinan dan mengemudi bahtera negara keluar daripada masalah yang telah lama membelenggu kita, termasuk masalah kebobrokan, pentadbiran dan pelbagai isu skandal rompakan sekian. Hari ini semestinya kita sedar keadaan berbeza. Pada hujung ataupun pada bulan Februari yang lalu berlaku satu pengkhianatan besar terhadap mandat rakyat, dan hari ini kita nak kata meraihkan, tapi bukan sangat, tapi memperingati tarikh keramat 9 Mei. Dan petang tadi kita telah membaca satu kenyataan bersama di antara dua tokoh besar politik tanah air, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Ketua Pembangkang, Ahli Parlimen Port Dickson, dan Tun Dr. Mahathir Mohamad, Pengerusi Bersatu dan Ahli Parlimen Langkawi, yang mana mereka berdua mengatakan akan berusaha untuk mengembalikan mandat rakyat. Dan malam ni kita kumpulkan 4 penceramah yang hebat, dan harapan kita malam ni untuk mendengar serba sedikit pandangan mereka tentang isu-isu semestinya kita nak tahu. Kurang 9 hari dari sekarang kita akan saksikan sidang parlimen yang paling ringkas dalam sejarah Parlimen Malaysia. Apakah yang bakal berlaku, juga mungkin ada pandangan-pandangan yang akan disampaikan berkenaan isu-isu semasa. Jadi kita akan saksikan keempat-empat penceramah kita, dan selepas itu kita ada sedikit sesi soal jawab. Jadi kepada semua yang sedang menonton pada waktu ini, yang sudah mencecah 6,000 orang pada waktu ini, tak pemalu dalam tempoh ini pula nak undi tak percaya. Siapa terfikir, walaupun pernah tahun 2012 Select Committee di Parlimen mencadangkan, tetapi di brush aside oleh kerajaan ketika itu. Tetapi zaman kita memerintah, kita kemukakan semula umur mengundi 18 tahun, automatic registration. Jadi SPR kelihatan mempunyai suatu wibawa yang baru di bawah kepimpinan yang baru. Ini adalah reform yang besar. Kita pun sekarang ketika itu, semasa kita memerintah, sedang mula untuk merencana penubuhan suatu Suruhanjaya Persempadanan, untuk melengkapkan lagi proses reformasi pilihan rakyat. Kemudian kita bawa reformasi parlimen, sesuatu yang tak terfikir oleh rakyat sebelum ini, bahawa parlimen akan melakukan beberapa tindakan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat melalui wakil-wakil yang terpilih. Dulu orang anggap parlimen ini sebagai rubber stamp. Apa saja kerajaan cadangkan, usulkan, tak boleh nak diubah walaupun satu titik ataupun koma. Tapi hari ini kita beranikan diri membawa reform, bawa arah undang-undang. Ada undang-undang kita yang tak lepas. Lepas jauh rakyat, tak lepas jauh negara. Kerana apa? Rakyat dan kerajaan mempunyai kesungguhan untuk melakukannya. Ada pindaan perlembagaan kita buat. Mana pernah BN membawa pindaan perlembagaan dalam keadaan mereka tidak ada 2/3 majoriti. Kita bawa kerana kita berkeyakinan bahawa apa yang kita bawa ini baik untuk negara dan
rakyat dan majoriti menyokong, cuma tak lepas 2/3. Itu satu hal yang lain. Jadi ini reform. Kemudian kita bentuk berbagai-bagai jawatan kuasa, ya, parlimen, ya, jawatan kuasa pelantikan, jawatan-jawatan tertinggi contohnya, ya. Kemudian berbagai lagi, ya, jawatan kuasa mengenai keseimbangan gender. Semua ini adalah reform-reform yang walaupun pada kita yang baru bermula sebagai kerajaan, kita meletakkan asas ini dan kita berkeyakinan as time goes by, ianya akan diperkemaskan lagi menjadi, ya, satu sistem dalam pentadbiran parlimen yang lebih mantap. Kita juga meletakkan pembangkang sebagai pengerusi, PAC contohnya. Ada BN terfikir benda ni. Ya. Jadi itu satu perkara yang bagi kita adalah satu proses memberikan hak seimbang ini kepada pembangkang. Suatu benda yang rakyat appreciate. Dan dari segi reform-reform yang lain, ya, SPRM kita lihat ada reform dia. Kemudian dari segi pendidikan kita bawa reform, dari segi undang-undang, ya, law reform cadangkan berbagai-bagai dalam in the pipeline, ya. 22 bulan, ya. Memang masa yang terlalu pendek untuk merealisasikan kesemuanya. Tetapi kejayaan kita telah cukup baik. Dari segi keuangan negara kita mantap, bajet kita cantik, ya. Berbagai janji dalam manifesto, kalaupun tak lengkap sempurna 100%, harga minyak kita dapat turunkan, stabilkan, thanks to Datuk Seri Saifuddin, ya, yang komitmen dia, ya. Tol dapat kita kurangkan walaupun tidak dapat kita hapuskan, ya. Dan berbagai-bagai lagi dalam proses, ya, penambah baikan. Jadi di mana kekurangan yang mewajarkan suatu tindakan khianat oleh sebahagian daripada kita, ya, dan peluang ini memang ditunggu-tunggu oleh pembangkang. Dia datang menggolek kepada mereka. Mereka ketawa senyum lebar. Ya, parti yang kalah jadi pemerintah, bayangkan. Betapa duka citanya kita sebagai ahli politik, ya, kita season, ya, kita sedih tak sedih, itu lain cerita. Tetapi rakyat melihat, what is this? The victors are now the vanquished. Orang yang menang tiba-tiba menjadi pembangkang. Yang menyebabkan dan yang membawa antaranya adalah orang-orang yang di dalam kerajaan PH sendiri yang mengkhianat. Apakah mereka merasa semasa mereka di dalam kerajaan tersebut tidak perform? Kalau tidak perform, they were part of it. Mereka sebahagian daripada kerajaan ketika itu. They should bear responsibility. Tapi hari ini dengan bangganya mereka menjadi menteri juga, ya, dalam kerajaan yang baru. Seolah-olah mereka tidak ada kaitan kan apa yang berlaku dalam kerajaan dahulu. Ini saya rasa satu perkara yang memalukan, ya. Apatah lagi pula, ruang ini membuka kepada sebahagian daripada ahli kerajaan kleptokrat dulu masuk semula. Bayangkan betapa mental torture-nya rakyat memikirkan orang yang dahulunya kita berjaya tombangkan. Ya, mereka masih menang dalam parlimen, tapi kerajaan mereka kalah. Tiba-tiba mereka berada di posisi untuk melaksanakan dasar yang tidak ada manifesto, dasar yang tak menentu hala, ya. Bagaimana ini kita boleh terima? Jadi ini suasana yang saya rasa memerlukan tindakan yang tegas oleh kita semua, termasuk oleh rakyat, ya. Saya berkeyakinan tinggi rakyat nak lihat balik, ya, hak mereka yang mereka berikan kepada wakil-wakil mereka untuk membentuk kerajaan dikembalikan semula. Ya, kalau tidak, ya, kita akan lihat, ya, suasana demokrasi sudah diselewengkan, ya. Kemudian kita melihat parti yang dahulunya ditolak, ya, ya, tiba-tiba muncul balik. Jadi apa bezanya dengan keadaan semasa BN dulu memerintah? Bagi parti PAS ini peluang mereka lah. Mereka ni dia tak kira, ya, asal dapat jadi kerajaan, dia bersedia ke depan, ya. Dia kata macam kita ni pula tak pemalu, ya, dalam tempoh ini pula nak undi tak percaya. Apa cerita, ya? Mereka sendiri yang telah ditolak oleh rakyat dengan secara tidak malu tampil menjadi pemerintah, menjadi kerajaan, mendakwa mereka legitimate. No, this government, PN government, whatever you want to call it, is not a legitimate government. Kerajaan yang tidak ada keabsahan, ya.
dan kita tidak boleh mengharapkan satu kerajaan yang tidak ada manifesto, tidak ada satu idea, ya, masing-masing bertelagah, masing-masing sekarang ni apa? Memfaraidkan segala kedudukan. Kita dulu mencadangkan reform dalam GLC contohnya. Let managers manage. Let professional manage dalam GLC kita. Itu kita lakukan. Hari ini kita tengok pengumuman pelantikan tokoh-tokoh politik, ahli parlimen. Dulu rakyat dah kata ahli parlimen ini overpaid, gaji banyak. Tiba-tiba ditambah lagi dengan memegang jawatan-jawatan GLC. Bukan seorang dua, hampir ke semua ahli-ahli parlimen yang tidak berada dalam kabinet. Mereka ada 111-12 katanya. Ya, 70 tolak 2-3 senator, hampir 70 sudah menjadi menteri, timbalan menteri. Ada 40 lagi, dan ini semua akan memegang semua GLC. Apa maknanya, ya? Keadaan begini. Artinya, tuan-tuan, pendengar sekalian, yang menjadi hasrat dan keseronokan mereka memegang jawatan dalam kerajaan inilah jawatan itu, ya, the position, and they are not thinking about the population, ya. Jadi kita sekarang ni berhadapan dengan suasana ini. Saya harap kita di dalam Pakatan Harapan, penyokong-penyokong baik dalam PH, baik dalam Bersatu, kembali semula, ya, mendokong perjuangan kita untuk kembalikan suara rakyat, kemenangan yang diberikan oleh rakyat ni ke tempatnya. So this is the usaha yang sedang kita buat, dan kita harap kita berjaya. 18 bulan ni kita ada sidang parlimen. Watch it, kita akan cuba laksanakan harapan daripada rakyat. Bukan untuk kita, but for the country, for the sake of the country and the people. Terima kasih Fahmi for the first round. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Wira Dr. Hatta Ramli, ya, dengan pandangan yang telah beliau berikan tadi, ada mengupas tentang kejayaan-kejayaan dari segi reformasi institusi, dari segi beberapa undang-undang yang berjaya dibawa, beberapa kejayaan yang telah dilaksana oleh Pakatan Harapan, dan saya rasa memang ramai yang mungkin boleh ambil peluang ni untuk mengimbas kembali, ya, antara kejayaan-kejayaan itu. Seterusnya kita ada seorang tokoh yang memang bagi saya memang kita nanti-nantikan suara dan pandangan beliau, tak lain tak bukan Datuk Seri Mukhris Mahathir, Yang Amat Berhormat, ya, yang merupakan Menteri Besar Kedah dan juga Timbalan Presiden Bersatu. Dan ramai yang mungkin tertanya-tanya baru-baru ni, Yang Amat Berhormat ada mengeluarkan kenyataan mengajak rakan-rakan dari Bersatu untuk kembali bersama Pakatan Harapan, dan malam ini contohnya Ketua Penerangan Bersatu mengeluarkan kenyataan yang agak menarik. Mungkin kalau boleh dikupas, ya, nanti mungkin ada yang nak tanya, tapi terpulang ya. Dan saya berikan, I give the floor to Datuk Seri Mukhris, ya, dipersilakan Datuk Seri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Terima kasih di atas peluang yang diberikan kepada saya untuk bersama dengan rakan-rakan daripada Pakatan Harapan dalam sesi sembang-sembang ni. Saya juga sempena ulang tahun kedua sejak Pakatan Harapan dan rakan-rakan yang lain termasuk warisan menang dalam pilihan raya umum ke-14 pada 9 bulan Mei 2018 yang lepas. Kita imbau kembali sejarah politik negara ketika itu, dan saya ingat daripada tahun 2016 lagi, sejak awal-awal kami dah tidak lagi bersama dengan UMNO, sebab ramai di kalangan kami ini datangnya daripada UMNO, kemudian atas sebab tak boleh nak terima beberapa tindakan yang telah diambil oleh kepimpinan tertinggi dalam UMNO, yang mana jelas membuktikan kepada kita bahawa ada amalan kleptokrasi tahap gaban, orang kata,
yang luar biasa, yang diperakui di peringkat dunia bahawa ini adalah kleptokrasi yang tak pernah berlaku tahapnya dalam sejarah dunia. Jadi begitu hebat sekali Malaysia ni mempunyai kepimpinan macam itu. Bukan puluh-puluhan juta, bukan ratus-ratus juta, tapi masuk mencecah bilion-bilion. Jadi ini yang menyebabkan kita tak tergamak untuk menipu rakyat sewaktu kami dalam UMNO dan Barisan Nasional, apabila kita sedar apa yang sedang berlaku di dalam parti sendiri dan oleh kepimpinan tertinggi dalam parti. Jadi atas sebab itulah kami merasakan bahawa dalam parti pun mesti ada saluran untuk kita mengkritik. Pemimpin pun harus disoal. Sekiranya kita rasa bahawa ada kepincangan, ada bukti-bukti salah laku, salah guna kuasa, penyelewengan, malah rasuah dan sebagainya. Jadi apabila kita mula bersuara dari dalam, maka tindakan telah diambil ke atas kita. Antara lain, Timbalan Presiden UMNO sendiri pun telah dipecat dengan begitu unceremonious, orang kata. Dan alasan yang diberikan ialah tidak mengikuti ataupun tidak patuh dengan keputusan parti. Alasan tu, kena ingat alasan tu, sebab alasan tu mungkin akan digunakan pula tak lama lagi, tak tahulah kan. Jadi kami ini atas prinsip kita bersuara di dalam parti. Apa tujuan? Saya kena mengaku waktu ini depan kawan-kawan daripada Pakatan Harapan bahawa ketika itu awal-awal dulu 2015, ujung-ujung 2015, 2016, tujuan kami ialah untuk membersihkan UMNO, untuk menyelamatkan parti kami ketika itu. Tetapi sebaliknya yang berlaku, orang yang salah guna kuasa itu pula menggunakan kuasa untuk memecat kami, melantik orang untuk memegang jawatan-jawatan dalam kerajaan semata-mata untuk menyelamatkan kedudukan mereka, keadaan mereka itu, untuk menyembunyikan fakta-fakta tertentu mengenai kes yang sedang ketika itu dibangkitkan. Maka atas sebab itu kita rasa bahawa parti ini dah rosak, tak boleh nak selamatkan. Jadi apabila tiba masanya diumumkan oleh Presiden UMNO ketika itu sendiri, yang kita lihat dialah yang menjadi kleptokrat yang paling besar dalam kerajaan ketika itu, maka kami dengan merasa rela hatilah dibuang, dipecat, digugurkan keahlian daripada UMNO. Dan ketika itu kalau kita ingat yang Muhammad Tun dah mula menggerakkan satu gerakan massa yang diberi nama deklarasi rakyat, semata-mata untuk menyelamatkan keadaan, untuk mendedahkan apa yang dilakukan oleh kerajaan, dan pentingnya rakyat bersuara, rakyat bertindak untuk menyelamatkan keadaan. Kuasa sebenarnya ada di dalam tangan rakyat, dan maklumat dan fakta yang diperlukan itu disampaikan melalui deklarasi rakyat dan sebagainya. Dan itu kali pertama saya telah dijemput untuk bersama-sama menyertai deklarasi rakyat, dan saya diminta pergi ke satu tempat, tak silap saya di Sam Darby Convention. Kemudian duduk di situ, saya pandang ke kanan saya nampak Yang Berhormat Mat Sabu. Belum pernah lagi saya duduk sebelah dia. Jadi kalau dulu ni waktu kami dalam UMNO memang duduk bertekak dengan dia. Lepas tu saya pandang belah kiri saya Yang Berhormat Lim Kit Siang. Pun kali pertama tak pernah duduk bersebelahan dengan dia. Dan sebelum ini memang kami ini di brainwash. Kalau nama Lim Kit Siang dengan DAP ni memang satu yang tabu bagi orang UMNO. Memang tak boleh tak boleh dilihat bersama langsung. Jadi kalau nak sebut nama pun kerana dalam ayat yang memaki hamunah dia lah. Jadi pecah peluh jugalah, saya kena mengakui, sebab belum biasa ketika itu.
Tetapi setelah itu kita dah mula berkenal di antara satu sama lain. Kemudian diputuskan di kalangan beberapa orang yang dulunya ex-UMNO ini untuk menubuhkan sebuah parti yang baru yang diberi nama Parti Pribumi Bersatu Malaysia, PPBM ketika itu, yang singkatannya akhirnya dibenarkan oleh RAS untuk digunakan nama Bersatu. Yang Muhammad Perdana Menteri ketika ini pun Presiden pada Bersatu. Sampai ke hari ini pun memang memegang jawatan tersebut. Dan kita sama-sama waktu itu bernekat untuk menubuhkan sebuah parti yang nak bekerjasama dengan Pakatan Harapan di dalam menubuhkan satu kerjasama politik yang dapat menyaingi Barisan Nasional yang ditunjangi oleh UMNO yang dari mana kami datangnya dulu. Ya. Dan apa sebabnya? Sebab prinsip. Sebab kita berpegang teguh kepada satu prinsip bahawa kita tidak boleh mengiyakan apa juga bentuk salah laku, salah guna kuasa, penyelewengan, kleptokrasi, satu istilah baru yang digunakan ke atas kita oleh Amerika Syarikat. Tapi akhirnya kita dah terpalit. Ya. Malaysia waktu itu terkenal dengan istilah kleptokrasi itu. Maka itulah gagasan yang pertama. Dan saya dapati sebenarnya ya, di dalam kalau kita ni dulu dianggap bermusuhan di antara UMNO dan kami dulu bekas-bekas UMNO ini bersama dengan ahli-ahli ataupun pemimpin PAS yang kemudian ada pecahan daripada PAS menjadi Amanah dengan Parti Keadilan, tentunya dengan DAP. Tetapi bila kita dah saling kenal mengenali di antara satu sama lain, malah kita bekerjasama dan kita bergerak sebagai satu pasukan semata-mata untuk meyakinkan rakyat ya, bahawa sebenarnya ada satu lagi pilihan, satu lagi alternatif yang realistik, yang boleh diyakini ya, selain daripada Barisan Nasional yang ditunjangi UMNO itu. Dan barulah saya sendiri nampak, rakan-rakan lain daripada Bersatu pun dapat lihat dengan mata kita sendiri, daripada pengalaman kita sendiri, bahawa sebenarnya kita semua nasionalis. Kita semua meletak kepentingan rakyat, kepentingan negara diutamakan atas segala-galanya. Kalaupun ada sedikit perbezaan dari segi ideologi dan sebagainya, tetapi itu tidak menghalang kita untuk mencari satu titik pertemuan di antara kita, dan di atas dasar itulah kita telah berjaya untuk menggerakkan apa yang dikenali sebagai Pakatan Harapan sehingga kita menang dalam periode 14. Ini satu perkara yang luar biasa sebab di peringkat persekutuan lebih 60 tahun di bawah Perikatan dan Barisan Nasional. Jadi hari ini kita rasa sedih bila mandat yang diberikan oleh rakyat itu dikhianati. Dan malah kami pun rasa dikhianati. Orang yang kita paling yakini tiba-tiba tikam belakang. Jadi inilah yang tak dapat kita terima kerana kita rasakan bahawa rakyat berhak ke atas sesuatu yang lebih baik. Rakyat telah membuat keputusan tahun 2018 hari itu. Rakyat tidak pun dibenarkan memberi suara untuk nyatakan apa sebenarnya kehendak mereka, walaupun sekarang ini diakui kononnya wujudnya kerajaan Perikatan Nasional yang sebenarnya tak wujud itu atas kehendak rakyat katanya, tetapi tidak ada peluang untuk rakyat mengesahkan dakwaan tersebut. Jadi itu sebabnya saya rasa 18 bulan Mei di Dewan Rakyat nanti kita berpeluang untuk menyuarakan sekiranya diberi izin oleh Dewan Rakyat untuk kita bersidang seperti biasa, bukannya hanya sekadar sehari saja dan tidak membenarkan kita membuat usul-usul yang perlu dibahaskan dan diundi dalam Dewan. Jadi setakat itu saja saya ingat sebagai permulaan. Lepas ni kalau ada soalan bolehlah saya sambung lagi insyaAllah. Terima kasih bersama Bro Jinggo Channel. Mohon subscribe channel ini bagi mengikuti video menarik di masa akan datang. Jika anda menyukai berita ini, mohon like dan share sebagai tanda sokongan anda. Sokongan anda amat dihargai. Terima kasih.